Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih kepada Cik Hanis daripada tim Selangor Lestari. Seterusnya seluruh para penonton, seluruh kaum-kaum ayah, kaum-kaum ibu, seluruh para pembangun generasi rakyat Malaysia, ya, dan seluruh anak-anak, adik-adik, anak-anak muda di luar sana yang berkelapangan untuk turut sama mendengar majlis ilmu dan mudah-mudahan majlis Al-Quran pada malam ini. Saya diberikan amanah dalam tempoh kurang 1 jam untuk berkongsi tentang kaedah parenting menurut Islam. Tajuk ni memang sangat saya takut kerana saya bukan orang yang layak berbicara pasal parenting kerana anak baru 3 orang. Tidak layak sebenarnya berbicara kalau anak itu bukan setakat 3 orang. Anak tu pula masih lagi kecil-kecil. Jadi apa yang saya cakap akan jadi ujian kepada saya juga nanti. Jadi mujulah sesi ni 1 jam. Kalau 5-6 jam memang saya tarik diri ya. Tetapi mungkinlah kerana Cik Hanis mahu saya sekadar bersembang ataupun berkongsi, setakat saya belajar daripada bidang saya, iaitulah bidang Quran, bidang tafsir, ada tak cerita-cerita parent dalam Quran ni? Ya mungkin kerana permintaan atau jemputan ini mengambil kira bidang saya, maka saya gagahkan diri. Tapi sebenarnya saya tak berani untuk bercakap pasal parenting kerana parenting ni adalah satu perbincangan yang akan berterusan, di mana orang yang benar-benar serius mahu berbincang, mereka sentiasa mengenal pasti apa perkara yang perlu ditambah baik dari semasa ke semasa dalam membangunkan jiwa anak-anak, ya, sama ada physically, ya, intellectually, emotionally dan spiritually. Orang keep discussing benda ni, orang keep discuss perkara ni. Jadi kalau saya tidak up to date maklumat-maklumat semasa, ya, tidak up to date dari sudut pembacaan kaedah-kaedah terbaru, maka barangkali apa yang bakal dikongsikan adalah perkara yang kelihatan ketinggalan. Tetapi kerana mengambil kira bidang yang saya ada, maka saya gagahkan diri untuk berkongsi agak-agaknya bagaimana daripada petunjuk Al-Quran khususnya dalam soal menjadi seorang ayah dan ibu ataupun be parent, please. Ya, please, ya, merayu nampak gayanya tajuk itu. Ya. Okey. Sebelum saya berkongsi BEPARENT, lebih kurang 8 cerita yang kita boleh ambil pengajaran, saya nak menyeru kepada semua ayah ibu, ya, seluruh mentor-mentor keluarga, seluruh para pembangun generasi, ya, khususnya di negeri Selangor, untuk tidak meninggalkan suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat kerana terlalu banyak senarai semak yang kita perlu tanda right or wrong, ya. Kita perlu tanda adakah saya sudah benar-benar menjadi parent sebagaimana checklist yang diberitahu dalam suratul Kahfi. Seringkali kita membuka suratul Kahfi hanya dengan satu kefahaman bahawasanya surah ini berbicara tentang fitnah Dajjal. Ya, kerana memang benar hadis Nabi SAW. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan fitnah Dajjal? Antara fitnah Dajjal itu adalah sasarannya adalah anak-anak kita, kanak-kanak, generasi fitiah, generasi muda, belasan tahun. Maka surah ini memang syarat dengan kaedah-kaedah membangunkan generasi. Surah Al-Kahfi penuh dengan amaran-amaran seandainya kamu gagal membina generasi. Pemuda Al-Kahfi sendiri adalah kisah pemuda-pemuda
belasan tahun memilih untuk beriman walaupun ditentang oleh ibu bapa mereka. Maka soalan kepada kita parent, boleh tak anak aku nanti, bila kita baca cerita pemuda Al-Kahfi, aku mati satu hari nanti, boleh tak anak ni berdikari tanpa aku, di mana dia memilih untuk beriman ketika arus perdana barangkali menyesatkan? Ini soalan yang bermain dalam fikiran saya, memikirkan 3 orang anak saya ni. Aku boleh mati pada bila-bila masa, and then anak ni akan survive sendiri. Kalau setara kita ada pun anak-anak boleh memilih pelbagai pilihan, ya, yang disajikan di media sosial, yang disajikan di saluran TV, ya, ada pelbagai jenis kawan-kawan menyuruh mereka kepada pelbagai bentuk seruan, dan kekadang mereka boleh lalai. Itu setara kita ada. Tapi ada tak kekuatan pemuda Al-Kahfi pada anak-anak kita, memikirkan kita akan mati pada bila-bila masa? Dalam suratul Kahfi ada cerita pemilik 2 kebun yang ditegur oleh kawan dia. Lalu saya terus fikir, anak aku ni ada tak kawan yang berani tegur dia? Atau kawannya hanya jenis support dia, sokong dia walaupun dalam perkara yang salah. Jadi kita nak anak-anak kita ada kawan. Kawan yang baik adalah kawan yang berani tegur. Ya, kau tak sebut Masya Allah bila masuk ke kebun tu. Dia tegur kita, ya memanglah terasa. Tetapi itu antara cara anak-anak kita dapat kekal beriman di akhir zaman bila kita tak ada. Dia ada kawan. Dalam suratul Kahfi kita jumpa cerita di mana Musa alaihi salam, ya, bawa murid dia, anak buah dia. Dan dapat lihat di situ bagaimana kepimpinan melalui teladan. Di mana pemuda yang dibawa bersama dengan Nabi Musa, ya, dia punya follower, dia punya temannya follow Tok Guru, sehingga dia dapat expose secara direct, melihat karakter seorang guru yang tidak berputus asa untuk mencari Khidir alaihi salam walau terpaksa berjalan puluhan tahun. Jadi anak kita ni ada mentor tak? Tak payah fikir jauh-jauh, kita ni mentor tak pada anak-anak kita? Macam cerita apa Hanis tu? Danggal yang Amir Khan tu. Ayah dia menjadi mentor kepada anak perempuan dia. Adakah kita boleh menjadi Musa kepada anak-anak kita, Yusha' bin Nun ni? Kepimpinan melalui teladan. Kau cakap kau buat, baru anak follow. Kalau kau cakap benda kau tak buat, macam mana anak nak follow? Depan mata murid ini, hebat, ya, mentor saya. Walaupun usia barangkali sudah 80 tahun, 70 tahun, dia punya kesungguhan tu, dia punya burning desire dia tu, dia nak cari juga Nabi Khidir walau terpaksa berjalan dalam usia tua berpuluh tahun. Dan seorang ayah yang baik, dia akan keep learning, ya. Dia selalu akan top up buku-buku parenting. Dia tidak akan menjadikan dirinya learned person, tetapi learning person. Always dia belajar, dia rasa ada banyak benda dia kena baiki, dia cuba ambil manfaat daripada page parenting, dia cuba ambil manfaat daripada orang-orang yang guru dalam hal keibubapaan. Dia tidak pernah menganggap dia sudah selesa dengan satu cara. Sebab Nabi Musa alaihi salam dalam suratul Kahfi, walaupun dia tuan guru, dia berstatus tuan guru, tetapi dia keep learning daripada Khidir alaihi salam. Dan dalam suratul Kahfi, tuan-tuan boleh lihat, ya, antara hentian yang Nabi Musa lalu, adalah membabitkan budak yang di masa depannya akan kufur dan akan membawa kecelakaan kepada ibu bapanya. Tughyanan wa kufra. Jadi hentian yang kedua ini menggambarkan anak yang bakal mengalami kegagalan dalam pendidikan, akidah atau agama. Maka Musa bertindak ke atas budak ini berdasarkan perintah daripada Allah, demi kebaikan budak tu juga di akhirat dan kebaikan ibu bapanya. Nak ceritanya, dalam suratul Kahfi ni ada cerita budak, tetapi bukan macam Al-Kahfi, tetapi budak yang nantinya, ya, hari ini tidak berdosa, tidak bersalah, tak akil balik pun lagi. Tetapi 20-30 tahun lagi, ya, yurhiqahuma tughyanan wa kufra.
Dalam suratul Kahfi, ada cerita 2 orang anak yatim, budak. Tetapi ayah dia orang soleh. Ayah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Maknanya, ayah yang soleh berjaya untuk menjadikan anak-anak itu bila ayah tak ada, mereka kekal beriman dan boleh berdikari. Jadi subhanallah, setiap hari Jumaat, seminggu sekali, kita sepatutnya buat muhasabah pasal parenting. Iaitulah dengan suratul Kahfi. Okeylah. Sekarang, ya, Hanis dengan semua rakan-rakan yang mendengar, ya, saya ingin kongsikan BEPARENT. Sebenarnya akronim ni untuk sekadar memudahkan saudara-saudari ingat ataupun viralkan jika ada kebaikan. Tapi saya fikir panjang juga. Aku nak cakap apa sebenarnya. Jadi saya fikir dulu apa benda, baru saya susun akronim tu lah. Mudah-mudahan membantu. Okey, kita pergi pada satu akronim dulu, and then mungkin ada soalan Hanis daripada rakan-rakan penonton, kita raikan. B ni building self-image. Bagi saya lah, pada pandangan saya. Cerita Nabi Yusuf nampak dalam mimpi something tentang masa depan, kita boleh ambil ibrah daripada situ. Kita tahu tak, Nabi Yusuf gagah menghadapi musibah kerana mimpi itu. Nabi Yaqub tabah menghadapi musibah berpisah dengan anak kerana mimpi yang disampaikan oleh anaknya. Jadi, tak boleh remehkan kekuatan mimpi berkenaan. Tapi soalan, adakah makna mimpi berkenaan, anak saya pun kena mimpi ustaz, supaya dia tabah dalam apa jua cabaran yang dia hadapi? Tidak. Mimpi berkenaan wasilah. Tetapi tujuannya adalah, tujuannya adalah memasak keyakinan, bahawasanya setiap kesulitan akan ada kesenangan. Jadi, anak-anak kita, pada pandangan saya, dia mesti ada sifat Nabi Yusuf. Ada sesuatu yang dia yakin. Ada kesenangan bakal menanti selepas kesulitan yang bakal dia lalui. Ini bukan proses yang mudah. Ia adalah proses yang sulit. Tetapi selepas kesulitan ini akan ada kesenangan, akan ada kepimpinan, akan ada kekuasaan. Jadi, anak-anak kita, ada tak kita mengambil kira wawasan dia? Ada tak kita 31 Ogos lepas, kebetulan bawa anak-anak pergi Tugu Negara. Masa tu tak ada PKPB lah. Dan kita tak jangka bila bawa anak-anak ni pergi muzium Diraja, kemudian pergi Tugu Negara. Anak saya nombor 2 tu sangat obses dengan Tugu Negara tu. Mujur tak sembah je lah. Kemudian, balik rumah tu, sebab tak tahulah kan, mungkin Tugu tu memang menampakkan betul pahlawan-pahlawan, sebab kita cerita pasal Merdeka, apa di sebalik 7 laungan Tunku tu. Jadi dia punya obses tu makin sampai ke hari ni, kesan daripada pergi Tugu Negara tu, semangat kepahlawanan. Mama ada pula Kak Nurul duk cerita pasal sebenarnya bukan wajah orang British dekat Tugu Negara ni, kemudian cerita Tugu Negara pernah kena bom, bla 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 bla. Jadi budak 5 tahun ni jadi excited, dan sampai ke hari ni dia duk tanya kita banyak soalan tentang bendera. Kenapa bendera Poland macam sama dengan bendera Indonesia, Abi? Dan dia lukis-lukis tu pun, dia akan lukis Tugu Negara, dia akan lukis bendera-bendera. Ciri-ciri bendera tu sangat besar dalam hidup dia. Nak katanya, kita ada macam-macam cara untuk kenal pasti anak punya bukan kenal pasti potensi. Kita ada banyak cara untuk mencampakkan cita-cita pada anak. Sedar tak sedar, apa yang terjadi berkenaan menyebabkan anak bila ditanya hari tu, nak jadi askar, tak apalah. Dia memilih cita-cita dia, tetapi at least dia nampak hidup dia ni mesti ada matlamat ke depan. Walaupun askar tak apalah, kita berikan dia peluang untuk berimajinasi dan bermimpi. Kerana itu lebih baik daripada anak yang tidak nampak masa depan nak jadi apa. Maka peranan parent lah untuk
berbincang, bersembang, kenapa nak jadi askar, kenapa nak jadi prajurit macam dekat Tugu Negara tu. Kerana at the end pun kita nak menekankan nilai, bukan jadi prajurit, jadi askar tu nilai pengorbanan. Nak jadi askar tak salah, tapi nilai yang paling penting adalah pengorbanan. Macam anak saya tu lah, nama dia Al-Fatih. Bukan saya namakan anak tu dengan harapan dia jadi Al-Fatih, jadi sultan, jadi ahli politik. Tidak. Yang penting nilai Muhammad Al-Fatih tu adalah nilai apa? Nilai pengorbanan, nilai keadilan. Nilai tu yang kita nak ambil. Anak pertama nama Wajihah, Fatihah Wajihah. Ya, Wajihah tu ambil daripada Ali Imran, Wajihan, cerita Nabi Isa. Sebab itulah anak anda Fatihah ni sangat obses dengan subjek akidah dekat sekolah dia tu. Sebab muallim dia akan share pasal Imam Mahdi, Nabi Isa. Nabi Isa ni dia ada gelaran dia Wajihan, dan nama anak saya Wajihah. Eloklah, seorang nama Imam Mahdi, seorang nama Nabi Isa. Ya. Nak katanya hatta nama anak tu pun kita kena bagi tahu anak-anak kita ada sebab Abi bagi nama Wajihan ni. Tetapi jangan salah faham, bukan ayah nak suruh kamu jadi Nabi Isa ataupun insan yang akan didatangi Nabi Isa sebab adanya Wajihah. Tetapi ayah nak ambil nilai daripada Nabi Isa tu. Apa nilai Nabi Isa? Nilai kasih sayang pada manusia. Ia tak boleh nampak orang dalam kesesatan, dia akan buat apa jua cara untuk membaiki keadaan. Nilai itu yang penting. Jadi kalau kita tengok sirah Nabi SAW, Nabi sejak daripada kecil membesar dengan cita-cita. Sebab pergi ke Syam, pendeta Buhaira kata apa? Ini ada tanda-tanda kenabian. Nabi diberitahu dah tu. Ada tanda-tanda kenabian. Abdul Muttalib pula, ya, bila tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa remaja nak duduk, orang tak benarkan, tetapi Abdul Muttalib kata anak ini akan jadi orang penting di masa akan datang. Dia membenarkan untuk duduk di lokasi Abdul Muttalib duduk sebagai orang seat VIP yang hanya di situ orang-orang penting sahaja seperti Abdul Muttalib akan duduk untuk menghadap ke arah Baitullah. Tiba-tiba remaja berkenaan, kanak-kanak, bukan remaja, masih lagi kanak-kanak, nak pergi tempat tu, nak duduk-duduk. Orang lain macam tak benarkan, tetapi Abdul Muttalib kata silakan. Biarkan dia. Kerana dia adalah orang penting di masa akan datang. Orang dah nampak dah, Nabi ni orang yang ada masa depan cerah. Jadi, self-image ni bagi saya penting. Anak-anak nampak, ataupun anak-anak dinampakkan, ada pelbagai cara-cara untuk bagi kebaikan pada negara. Ada pelbagai cara untuk berbakti pada orang. Ya, sebab itu Nabi Yaqub alaihi salam, bila kita baca surah Yusuf, dia sangat berhati-hati memilih perkataan. Nabi Yaqub sedang berdepan dengan masalah di mana anak-anaknya berniat jahat nak buang Yusuf tu daripada dia. Tetapi kebetulan pagi tadi duduk sembang pasal surah Yusuf dengan 25 orang pelajar. Bila anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub 10 orang ni desak ayah, bagilah Yusuf ni main dengan kita orang. Ayah tidak langsung mengungkapkan, ayah tak percaya kat kamu. Sebab itu self-image yang negatif. Korang ni serigala belaka. Itu self-image yang negatif. Ayah jaga perkataan. Ayah faham, anak ni walau teruk macam mana sekalipun, dia masih ada lagi hormat kepada ayah. Tetapi bila ayah mula mulut laser, sarkastik, herdik, kecam, keluarkan perkataan-perkataan yang menunjukkan self-image yang negatif. Hanis pernah tengok cerita Joker kan? Macam mana kecil-kecil tu kena mental, bukan self-image yang negatif, maka dia memilih untuk jadi orang yang terpaksa senyum, orang yang negatif. Jadi Yaqub jaga perkataan, lalu dia kata inni la yahzununi, Nabi Yaqub kata ayah risau, dia kecil lagi. Ayah risau dia akan dimakan serigala. Dia tak sebut langsung, ayah risau perangai korang. Ayah risau korang akan buat masalah. Dia tak sebut kepada anak-anaknya, sebab itu akan bagi self-image kepada dia. Jadi bagi saya building self-image itu penting untuk kita punya anak-anak kita. Okey, ada apa-apa soalan tak Hanis? Kalau tak ada, kita teruskan.
Setuju? Setuju? Menyuburkan. Tidak. Bahkan Nabi Yaqub telah diperlihatkan Allah teruk macam mana pun anak-anaknya, diorang akan jadi kaukaban, diorang akan jadi bintang cerah. Jadi ayah pun kena ada keyakinan tu. Walau teruk macam mana anak-anak, apa-apa nak self image yang positif, apa akan buatlah apa jua cara untuk kalian akhirnya menjadi orang yang berguna pada Malaysia ni, insya-Allah. Ya, okey. Boleh kita pergi kepada yang kedua, Anis, kalau tak ada soalan? Benda biasa orang sebut, tetapi ada beberapa perkara yang saya dapat pengajaran daripada karya Dr. Hisham Al-Awadi. Isteri saya kongsi di dia punya Kindle tadi, karya beliau Muhammad, How He Can Make You Extraordinary. Jadi wife memang cepat betul baca, kita baru nak baca. Tetapi ini emotional impact. Macam mana nak mewujudkan hubungan emosi, emotional bonding yang baik. Khususnya anak-anak 6 tahun ke bawah. Jadi buku tu bagi tahu 6 tahun ke bawah ni benda paling asas yang kita jangan kompromi adalah kasih sayang, menyebabkan budak tu rasa dia hargai. Jangan terlalu kejar ilmu nak bagi dah pada budak 6 tahun. Maklumat dah nak bagi pada budak 6 tahun. Benda paling basic bagi budak 6 tahun. Dan itulah yang kami tengah lakukan pun. Di mana membanyakkan peluk. Ya, bila bangun tidur ke, bila nak tidur ke, membanyakkan kucup dahi anak. Kerana benda ni kecil pada setengah pandangan orang, tetapi besar sebenarnya implikasi kepada self-esteem ataupun motivasi kanak-kanak tu. Kata Dr. Hisham, buku yang wife saya cadang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewafatan ayahnya semasa baginda lahir. Tetapi Aminah bonda baginda sallallahu alaihi wasallam sempat bersama Nabi sampai umur 6 tahun. So Dr. Hisham dia zoom in kat situ. Okey, Rasulullah semasa kecil membesar dengan bondanya Aminah 6 tahun. Dan Aminah, ya, subhanallah, dikatakan umurnya ketika kehilangan suaminya 26 tahun. Maknanya seorang wanita yang masih lagi berstatus muda, walaupun sudah bergelar janda, ya, boleh dinikahi oleh mana-mana orang-orang lelaki Arab. Tetapi beliau tidak mahu dilamar oleh sesiapa. Cukuplah Abdullah sebagai suaminya, kerana beliau mahu fokus untuk kissing, untuk hugging anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jadi terbuka fikiran memikirkan kenapa Nabi membesar dengan bondanya sampailah beliau wafat, Aminah wafat radhiyallahu anha pada umur Nabi 6 tahun. Rupanya peluang itu adalah peluang untuk Nabi membesar walaupun tempoh tidak berlarutan lama dengan suasana kasih cinta, suasana kasih sayang. Dan kalau kita perhatikan insan-insan hebat dalam Quran, ternyata mereka menjadi insan hebat kerana peringkat kecil ini mereka punya bank telah didepositkan dengan terlalu banyak kasih sayang. Dan lihat contoh seperti Nabi Ismail. Beliau membesar bukan dengan ayahnya. Dia membesar dengan ibu dia, Hajar. Kita ada Nabi Musa. Dikatakan oleh ahli-ahli tafsir, Imran, ayah kepada Nabi Musa, ayah kepada Harun, ya, meninggal dunia, ya, semasa, ya, melahirkan,
ya, ataupun sebelum kelahiran Musa, anak yang terakhir. Jadi ibu tidak menerima sebarang lamaran kerana apa? Nak fokus pada membangunkan anak dengan kasih sayang. Macam tu juga Nabi Isa bin Maryam. Hebat tokoh ini. Rasul ini hebat. Tetapi jangan lupa Isa ibnu Maryam. Dia dibinkan pada mama dia. Sebab mama dia akan membesarkan pahlawan besar ini. Jadi kita tak boleh nafikan bahawasanya sejarah menunjukkan insan-insan hebat yang memberi manfaat kepada manusia, yang menyebarkan kasih sayang ni, orang yang akan menjadi penyebar kasih sayang ke seluruh dunia ni, dia bermula daripada dia dibesarkan dengan kasih sayang. Jadi jangan underestimate lah ya, Hanis nanti bila dah bergelar isteri, bergelar ibu nanti, anak tu sejak daripada 1 sampai 6 tahun, sebenarnya kita tak payah nak limit lah 6 tahun ke 5 tahun ke, itu hanya kajian belaka. Tetapi cubalah sedaya upaya untuk mewajibkan diri kita untuk membanyakkan peluk cium anak-anak ni. Walau apa pun keadaan anak berkenaan. Ia kecil tetapi besar impak psikologi kepada anak berkenaan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, okey Hanis, ada soalan ataupun tak ada? P adalah psikologi. Walaupun tadi saya dah sebut sepintas lalu, tapi yang ni kes yang saya nak ambil ni kes berbeza. Satu perkara yang saya pelajari daripada surah Yusuf adalah kita akan dapati Yaqub alaihi salam ya berkata, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu. Maksudnya ayah minta maaf, ayah tak boleh benarkan Yusuf keluar dengan korang sebab ayah risau dia kecil sangat. Dia kalau budak yang tak pernah keluar rumah kecil-kecil macam ni tiba-tiba keluar, takut je lagi korang yang sibuk bekerja macam biasa terlepas pandang Yusuf nanti. Ayah tahu perangai anak-anak dia ni, tetapi dia tidak blaming, dia tak main blaming game tu. Dia keluarkan isu lain supaya tidak menyebabkan anak-anak dalam posisi defensif diserang oleh ayah-ayahnya. Ya, itu akan meruntuhkan banyak jambatan yang sudah dibina walaupun anak-anak tu nakal. So still Nabi Yaqub memelihara jambatan tu. Ya, kepercayaan yang masih ada, hormat yang masih ada pada anak-anak. Tapi kalau Nabi Yaqub mulut leza, memang habis hancur lebur jambatan tu, dan benda lebih teruk adalah Nabi Yusuf nanti. Mungkin lebih teruk pukulan, mungkin lebih teruk kena belasah sebab dendam yang amat sangat bila ayah declare perang dengan 10 orang ni. Tapi itu nyata tidak berlaku. Kembali kepada cerita Nabi Yaqub tadi tu, antara yang saya sangat terkesan dengan ayat 13 surah Yusuf ni adalah ayah kata, bukan level dia lagi untuk buat kerja-kerja korang. Bukan level dia untuk mengembala kambing lalu memelihara kambing daripada bahaya serigala. Dia nanti yang kena makan serigala. Poin dia adalah, kalau umur dia 8 tahun, pastikan silibus yang kita nak ajar 8 tahun. Jangan budak 5 tahun kau nak paksa dia hafal Quran. Jangan budak 8 tahun kau paksa dia, kau rotan dia sebab tak solat. Solat 10 tahun, bukan 8 tahun. Adakah kita ingat Nabi SAW bagi pendapat? Tidak, Nabi bercakap dengan pedoman wahyu. Mesti ada hikmah 8 tahun didik solat. Mesti ada hikmah 10 tahun kena rotan. Tetapi segelintir kita kerana meyakini bakat anak, potensi anak, ekspres pun berlaku. 5 tahun dah ada cakap-cakap macam mana nak anak boleh menunaikan solat 5 fardu lengkap pada umur 5 tahun. Saya risau dengan seruan begitu. Dia seolah-olah tak bagi peluang budak tu dengan potensi dia dulu. Macam tak bagi peluang pada budak tu menghadapi zaman kanak-kanak dia dulu. Kenapa nak tuakan dia cepat sangat? Kenapa nak over matangkan dia? Relax lah. Budak tu dia ada psikologi dia. Yusuf ada waktu dia akan lalui kerja abang-abang dia. Dan abang-abangnya pula, kalau dah nama abang-abang tu, janganlah jadi macam budak-budak. Masing-masing dah ada makam masing-masing. Jadi satu perkara saya belajar daripada parenting Nabi Yaqub alaihi salam, wallahu alam lah, ini tadabbur saya, adalah Yaqub mengajar anak-anaknya jangan pukul rata semua orang. Tak semua orang boleh duduk dalam level korang.
Yusuf ni masih kecil. Dan dia kehilangan mak dia. Dia memang kena duduk dengan ayah kamu. Ini bukan Yakub kata pada anak-anaknya. Saya cuba nak fahamkan kita semua. Jadi, dalam mendidik anak-anak, kita kena hargai ilmu penting. Jangan kerana terlalu semangat Islamik sampai kita langgar hukum hakam peraturan Allah kepada manusia. Dipanggil psikologi. Hanis, human sciences dulu kan? Jadi, kita pernah belajar psikologi. Jadi, kena tanya, ya, ataupun kena kaji. Peringkat 5 tahun macam mana pendekatan terbaik? Peringkat 10 tahun macam mana pendekatan terbaik? Kalau tak mampu nak kaji, yakini sahaja apa yang Nabi kata itu yang benar. 10 tahun baru ada hukuman. Ya, 8 tahun proses pendidikan. Dan sebelum tu besarkan dengan kasih sayang macam saya sebutkan tadi. Ya, kita jangan terlalu cepat terikut-ikut dengan pelbagai modul-modul yang kekadangnya nampak Islamik tetapi tidak menepati ciri-ciri sunnatullah. Tidak menepati hukum hakam psikologi. Bahkan tidak menepati sunnah pun dalam erti kata yang sebenar. Jadi, psikologi, ya, mesti kita mengambil kira. Ya, setiap umur anak-anak dia ada makanan dia. Ada anak-anak level pertama kasih sayang. Level yang kedua, dia memerlukan kita ajar dia interaksi. Level seterusnya kita ajar dia untuk boleh cakap benda dalam hati. Level seterusnya berdikari. Setiap umur tu hormati. Jangan nak express semua benda sampai budak tu tak sempat rasa zaman kanak-kanaknya sebab terlalu cepat jadi tua. Semua benda telah disumbat kepada dia. Jadi hormati potensi dan psikologi. Okey, itu huruf P insya-Allah. Ada, Nis, kalau ada? Kalau perintah solat, Aha. Dia okey, Hanis, saya punya pandangan, kita tidak boleh memberikan makna agama dalam definisi yang sangat tipikal, iaitulah dengan sini kita akan mula belajar tentang rukun Islam, lepas tu rukun iman. Bagi saya lah, saya punya pandangan, agama memang kena didik awal, but it is a matter of your approach. Biarlah bersesuaian dengan anak-anak. Takkanlah anak baru 5 tahun kau dah ajak dengar kuliah Tadabbur Center. Jadi kena fahamlah budak umur 5 tahun, ya. Dia suka kita naik motor, bawa dia kat belakang. Macam selalu saya buat petang-petang lepas asar, boleh tanya anak-anak saya Fatih, Farahi. Di situ, ya, kita tengah semai dengan cara cantiknya burung tu. Ya, anak pun nampak, oh cantik burung. Slow-slow lah, janganlah terus Rabbana ma khalaqta hadza batila. Budak 5 tahun mana faham Rabbana ma khalaqta hadza batila. Biar dulu dia tengok burung tu. Daripada duduk tengok skrin, duduk tengok gadget kat rumah tu PKPB, ni baik dia tengok burung. Kemudian tengok ada orang susah berniaga, hari tu kedai dia tutup. Kan? Ataupun tengok something happen di tengah jalan ke. Maksud saya, kita kena mempelbagaikan cara kita dedahkan anak kepada adanya Tuhan, kepada alam ni. Benda ni bukan jadi kebetulan. Semua ni ada peraturan. Jadi, memang sulit. Tetapi kalau ayah bukan jenis berfikir, macam mana nak didik akidah anak dengan cara berfikir? Bagi saya itu je asas dia. Kalau kita jenis duduk screen time lebih banyak daripada berfikir, lepas tu nak anak jadi orang yang banyak berfikir, merenung tentang kejadian alam, adanya hidup ni, Tuhan di belakangnya, acana tu macam tak kena je. Jadi kena mula daripada ayah. You must walk the talk first. Sebab itulah saya setiap petang, ya, memang wajibkan diri bawa anak-anak naik motor, ya. Sebab pertama saya memang suka untuk bertemu dengan pelbagai senario orang, sebab
kita anggap ini bukan kebetulan. Ada benda Allah Ta'ala nak tegur bila something happen kat situ, something happen kat sini. Ada orang jogging, ada orang tengah kereta dia termasuk dalam longkang. Semua benda tu dia macam bagi tahu ada benda Allah Ta'ala nak bagi tahu. Tetapi lebih daripada tu, kita nak bersembang dengan anak kat belakang tu. Fatih nampak tak apa benda tadi tu? Jadi di situ kita mula inject, kita mula bersembang perihal-perihal yang menunjukkan hidup ni kena ada tujuan. Ya, tak jelas tujuan, kita akan mula jadi orang yang di akhirnya nanti tidak bahagia sebab tak ikut kehidupan yang bertujuan. Jadi kalau ditanya bila waktu terbaik untuk didik agama, memang berdasarkan petunjuk Islam lah, Islamic perspektif, 8 tahun dah kena didik solat, 10 tahun dah kena rotan untuk solat. Luqman kata solat nombor 2, akidah dulu, la tusyrik billah. Maknanya sebelum 8 tahun tu dah didik akidah dah. Isu yang saya tegaskan adalah apa approach. Jadi kena approach tu, approach yang kreatif, approach yang benar-benar menusuk kalbu ataupun menyebabkan anak tu berfikir, dan bukan approach yang sangat tipikal Hanis. Itulah pandangan saya, wallahu alam. Okey, yang ke seterusnya Hanis, huruf A adalah sebenarnya duk fikir akronim ni pening kepala juga. A ni saya tak tahu apa benda nak sebutnya, tetapi point dia adalah membesar dengan orang tua. Ini pun satu perkara yang boleh kita plankan, ya, cuti sekolah pun dah dekat, tetapi untuk orang kat Selangor ni mungkin tidak perlu bercerita-cerita panjang lah, takut panjang lagi PKP ni, tak boleh nak balik kampung. Sebab saya dulu Hanis, alhamdulillah lah, ada 8 orang adik-beradik. Saya banyak membesar dengan atuk. A tu mungkin atuk kot. Atuk dengan nenek. Tingkatan 2, tingkatan 3, and then masuk kisah sih Hanis tingkatan 4. Tingkatan 2 adalah 2 tahun duduk dengan orang tua, duduk dalam suasana kampung. Orang kata apa tempayan tu kalau kena basuh kaki tu apa pepatah dia. Memang benda tu berlaku dekat kampung Berangan, Pondok Kelantan saya tu. Bagaikan melepaskan batuk di tangga. Bukan apa benda dah pepatah tu. Bukan sabut. Apa dia? Maksudnya dia perumpamaan. Orang tua kita bukan adik SPM pun, tetapi dia kaya dengan pepatah-pepatah seperti yalah seperti tu yang saya lupa tu. Dia membabitkan something yang kalau masih kat tangga, betul lah, bagaikan melepaskan batuk di tangga lah. Batuk tu bukan tetapi something yang kita ambil air untuk basuh kaki sebelum naik ke rumah. Bila sabut tu masih ada di situ, bila batuk tu masih ada di tangga, maknanya kau tak selesai lagi basuh kaki. Point saya, so many things about etik kita belajar daripada orang tua. Walaupun mereka tak ada SPM, tapi mereka yang ajar kita buah cempedak di luar pagar. Maknanya bukan buah cempedak milik engkau, milik orang lain, pagar orang tu. Jangan duk curi. Walaupun dia punya cempedak tu masuk dalam pagar kita, tapi pokok tu menunjukkan dia milik orang lain. Buah cempedak di luar pagar, masak sebiji di atas peti. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Benda bukan milik engkau, jangan duk ambil. Lepas tu buah cempedak, buat apa nak jolok? Ambilkan tangannya, dia bukan pisang. Dia bukan rambutan yang kena perlukan galah. Nak katanya saya budak baru belajar kan. Kalau salah tolong tunjukkan. Poin saya, orang tua ni dia apatah lagi dalam suasana kampung lah, dalam suasana kampung. Dan saya selalu fikir kenapa Nabi SAW Aminah bawa pergi kepada perkampungan Bani Sa'diyah. Disusul pula oleh Halimatus Sa'diyah. Suasana orang-orang kampung yang mana mereka tak pernah bercakap bersembang dengan bahasa-bahasa Facebook ni. Mereka tak bercakap dalam bahasa-bahasa yang hari ni setengah kita, ya, tak payahlah saya sebutkan contoh-contoh bahasa budak-budak muda ni. Tetapi budak-budak bandar punya bahasa, ya Allah, biadabnya perkataan macam tu. Tetapi bagi dia orang itu normal. Tapi kalau duduk di 150 km daripada Mekah,
ya, tempat yang bernama perkampungan Bani Sa'diyah ni, Nabi terpelihara daripada 20,000 penduduk Mekah dengan cerita hiruk pikuk metropolitan bandar yang bersembang berbincang hanya tentang agenda ekonomi, negara, politik. Nabi jauh daripada situ ketika kecil. Hikmah dia apa? Supaya kamu belajar hidup kat kampung, belajar bercakap dengan baik, kamu belajar daripada pengalaman orang-orang tua, kau belajar apa itu adab, kau belajar berdikari. Mak ada dekat KL, ayah dah meninggal, jadi sayalah yang dihantar ke kampung. Dan mesti ada sebab. Nabi-Nabi hebat seperti Isaac ataupun Nabi Ishak. Hanis tahu kan Nabi Ishak ni, dia dilahirkan, mak dia umur 90. Ayah dia umur 100. Nabi Ibrahim AS, Sarah radhiyallahu anhuma. Sama juga dengan Nabi Yahya. Bila Nabi Yahya lahir, ya, mak dia adalah umur yang sudah sangat tua, akiran. Ayahnya Nabi Zakaria sudah sangat tua. Dan bila saya perhatikan, Nabi Ishak, Nabi Yahya ni Nabi yang hebat. Ya, mereka memanglah tak ada atuk, tak ada nenek. Tetapi ayah mereka tu berstatus atuk dengan nenek yang sudah usianya tua. Bayangkan pengalaman yang dikongsikan dengan anak-anak kecil ni. Pengalaman orang yang sangat lama dalam kehidupan dipindahkan kepada anak-anak. Subhanallah. Ya, jadi inilah yang saya namakan sebagai atuk, ya. Ataupun a big family. Ya, extended family. Jangan hanya anak ni membesar dengan kita je. Dia kena ada ruang, ada program yang bukan dalam bentuk diprogramkan. Anak tak rasa itu program. Tetapi inilah zaman sebelum Facebook datang ni. Ya, zaman sebelum sosial media datang, di mana kita orang kata main nusuk, ya, main apa lagi, main macam-macam permainan, batu seremban, main congkak. Saya dulu main congkak, ya, main permainan-permainan perempuan pun. Tetapi nak katanya kita jadi seronok sampai cedera akibat daripada bergaduh. Tetapi di situlah, ya, sosial, ya, sifat sosial terbina. Orang yang sangat mengambil berat tentang kumpulan dia. Biasalah kita main game, main decok ke main apa, ya? Kita ada kumpulan kita. Jadi kat situ terbina secara tidak langsung kesan duduk kat kampung, ya, wallahualam. Okey. Silakan. Ar-Rahiqul Makhtum. Baik. Masya Allah, setuju. Setuju. Betul, betul. Kan? Betul, tanah yang sama, hujan yang sama, tapi duduk sebelah je pokok nyo dengan pokok mokte, pokok kelapa dengan pokok rambutan. Pelik benar. Duduk di tanah yang sama, terima sumber yang sama, tetapi membesar dengan dua produk berbeza. Jadi berfikir. Jadi subhanallah, saya setujulah di mana kebosanan melahirkan pemikir agung. Sebab baru nak ni. Okey. Saya suka, ya, sebelum zaman gadget datang ni memang, yalah, sebab tak ada notification, tak ada bunyi-bunyi. Jadi apa yang kita buat adalah berinteraksi dengan alam. Jadi respect dia sharing. Poin saja begini. Bila anak tu datang pada kita, yang Fatihah datang, ini pun saya ingatkan diri saya lah. Benda ni pun saya risau. Tapi, ya, saya cuba nak ingatkan diri saya. Bila anak tu tanya soalan dan kamu tengah sibuk sangat, ya, sibuk sebab nak ready dengan tim Selangor Lestari ni. Lepas tu masa tu lah dia nak tanya banyak soalan. Ni memang kena buatlah, iaitulah apa pun keadaan kamu, hormat kepada anak nak tanya soalan. Jangan sekali-kali kita kata, lain kali boleh tak? Kau tak nampak je tengah buat apa ni?
Kadang-kadang kerana tak dapat nak mengelakkan, saya terpaksa cakap, cuba tanya Umi dulu. Terpaksa ke? Tetapi kalau boleh elakkan, supaya anak nampak nilai dia di hadapan kita. Anak sedang menilai nilai dia di hadapan ayah. Sebab kalau dia benar-benar bernilai dalam hidup ayah, maka ayah yang sedang sibuk menaip sesuatu, dia akan berpaling pada anak dan dia tidak akan kata, esok boleh ataupun lusa boleh. Kau tak nampak ayah tengah buat apa? Cerita Nabi Yusuf adalah cerita seorang pemimpin besar di masa depan. Tetapi bagaimana surah Yusuf bermula? Bermula daripada anak datang pada ayah, saya ada masalah lah ayah. Dan ayah tak kata pun, jumpa mama kamu boleh? Ayah tak kata pun, esok boleh? Ayah terus pergi kepada anak. Okey, apa yang kau hadapi tadi? Sebelah sujud bla 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 bla. Ayah respect soalan berkenaan. Ayah cuba rasai situasi anak yang ada sesuatu bermain dalam fikiran dan raikan. Ini semua arah ni, raikan, respect, rasai perasaan anak yang ada persoalan. Sebab kita duduk hari ini di zaman di mana screen time, gadget, Facebook, notification menyebabkan anak jadi hilang mood. Sebab dia tahu dah ayah akan jawab apa, dia tahu dah mama akan cakap apa. Hatta masa makan sekalipun. Ya, sepatutnya elakkanlah gadget berkenaan kerana itu waktu terbaik untuk respect, untuk rasa, untuk dengar apa berlaku dekat sekolah tadi. Jadi cubalah sedaya upaya untuk kita tingkatkan dan jadilah macam Nabi Yaqub bila anak tu datang. Ni bukan kebetulan, Allah ada atur sesuatu lah ni. Kalau Nabi Yaqub tak tafsirkan mimpi tu atas alasan ayah sibuk, apa akan jadi pada Yusuf AS? Kerana ayah tafsirkan, kerana ayah beri masa, ya, quality time dengan anak punya kekuatan untuk berdepan dengan apa jua cabaran. Kerana, terima kasih ayah, you just interpret my dream, dan ya, dia boleh membayangkan, ya, apapun musibah, Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya, iaitulah mimpi berkenaan. Ya. Kemudian empathic listening. Maksud saya empathic listening ni khususnya dalam hal-hal beragama. Maksud saya ambil perangai Nabi Ibrahim AS. Ayah diperintahkan sembelih kamu. Apa pendapatmu? Al-Quran merakamkan Ibrahim bertanya soalan. Ibrahim memberikan telinganya, empathic listening, ear ini dibagi. Sepatutnya perintah Allah kewajipan yang mesti dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Ibrahim AS tidak sepatutnya meminta pendapat anak. Kerana pendapat anak tidak akan sekali-kali mempengaruhi perintah Allah. Tetapi mengejutkan, surah As-Saffat merakamkan Ibrahim bertanya, fanzur madza tara. Maka timbul persoalan, kenapa baginda meminta pendapat? Adakah pendapat anak boleh menyebabkan Nabi Ibrahim tidak meneruskan perintah Allah? Tidak. Ini kerana baginda mahu melihat anaknya akan melakukan perintah Allah dengan redha ataupun kerana terpaksa. Kalau buat kerana terpaksa, tak ada pahala. Kalau buat kerana rela, dapat pahala. Dalam acara korban ini nanti, bukan ayah seorang sahaja nak pahala. Sebab tu ayah tanya, macam mana pendapatmu nak? Kalau ayah tak tanya, kemungkinan, kebimbangan, ayah je dapat pahala sebab melaksanakan perintah Allah, anak memberontak dekat dalam hati. Buat macam mana dah ayah suruh? Buat macam mana dah Allah suruh? Matilah aku kejap lagi. So, dia tak dapat pahala atas pengorbanannya. Ayah seorang je dapat. Lalu si ayah tanya, dan jawapan anak, if'al ma tu'mar, satajuduni insyaAllah minas sabirin. Jawapan anak menunjukkan anak nak sharing sama pahala tu. Jawapan anak menunjukkan ayah akan dapati, saya memilih untuk taat pada perintah Allah, bukan kerana ayah, tetapi kerana Allah. Jadi, bila anak solat, tanya dia, kenapa solat Fatihah? Kenapa baca Quran Fatih? Sebab kita nak pastikan, buat sebab ayah suruh ke? Atau buat sebab ada something yang menyebabkan dia menunaikan solat. Jadi, bangunkan semangat keagamaan ini dengan internal factor, bukan external. Ya, bukan sekadar dia melakukan sesuatu kerana dalil, tetapi dia menemui hikmah-hikmah tertentu. Jadi,
benda ni kena sembang lah, kena bagi telinga dengar. Dan akhir sekali, ya, nice discussion dengan partner, and to nice discussion dengan partner kita. Maksud saya adalah always improve. Yang okey tak cara kita besarkan anak-anak selama ni? Okey ke cara abang respon kepada kesilapan, kesalahan yang dilakukan oleh anak kita? Always ada perbincangan dengan partner kita, sebab bila kita jadi matahari, partner kita kena jadi bulan. Bila kita jadi bulan, partner kita kena jadi matahari. Masing-masing ada fungsi masing-masing. Jangan semua orang menyerang anak-anak pada masa yang sama. Kalau satu orang marah, satu orang kena bertenang. Kalau satu orang bertenang, satu orang kena bertegas. Masing-masing ada peranan, ya. Ra'aitu syamsa wal qamara, ya. Kemudian last kali, Anis, masa dah tak ada, last kali, target pahala, bukan perubahan dan natijah. Dalam parenting, bagi saya, tokoh kita adalah Nabi Adam. Tokoh kita adalah Nabi Nuh. Tetapi perhatikan, tiba-tiba ada seorang anak Nabi Adam yang membunuh. Maka adakah anda tidak lagi anggap Nabi Adam tokoh parenting? Nabi Nuh, dia adalah tokoh bagi saya dalam hal parenting. Bila berusaha menyelamatkan anaknya, tetapi anaknya seorang itu kafir dan tenggelam. Adakah kerana anaknya kufur, kita tidak lagi menganggap Nabi Nuh ini orang yang berjaya dalam mendidik anaknya, bukan layak mendapat tokoh parenting? Nabi Yaqub, kelihatannya 10 orang itu tidak mendengar cakap dan mengikut syaitan. Lalu adakah Nabi Yaqub bukan tokoh parenting? Jadi, apa definisi tokoh parenting? Apa definisi kejayaan parenting? Kalaulah kejayaan parenting adalah semua anak-anak menjadi bagaimana Nabi Nuh, isterinya tidak beriman, anaknya seorang tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala nak ajar lihat kepada proses, bukan natijah. Kerana natijahnya, the best parent in this world sekalipun, ayah yang paling hebat sekalipun di atas muka bumi ini, seperti Luqman sekalipun, ya, ulama ada yang membahaskan, seperti Ibnu Ashur yang menyatakan Luqman Al-Hakim berpesan pada anaknya, anak dia tak respon. Betul tak? Seluruh wasiat Luqman seorang je cakap macam sahala. Anak tak respon. So ada dua camp para ulama, satu menunjukkan anak yang beriman, sam'an wa ta'atan, so dia tidak respon, dia mendengar. Tapi satu lagi camp, ya, kerana anak tidak respon, menunjukkan dia berpaling, dia buat dia tak pandang, dia kekal kufur. Jadi, adakah ini tidak menyebabkan kita tidak boleh mengambil Luqman sebagai tokoh parenting yang terbaik? Maka jangan tengok anak dia. Tengok effort yang dia lakukan. Boleh tengok anak. Tetapi tidak selamanya anak yang menyebabkan satu orang dianggap tokoh parenting, anak tu akan kekal begitu. Jadi, janganlah kita, ya, beranggapan kayu ukur parenting ni adalah anak. Ya, kadang anak, kadang bukan faktor anak. Yang paling penting adalah effort yang kita lakukan. Jadi teruskan berdoa agar anak-anak kita menjadi orang yang berjaya. Teruskan berusaha, jangan putus asa. Ya, selalu pelbagaikan cara, dan ingatlah bila menjadi suami dan ayah, bila menjadi isteri dan ibu, rumah tangga ni sebenarnya adalah proses kita untuk saling belajar. Dulu sebelum kahwin kita tak ada kualiti tu. Sekarang lepas kahwin, kerana masalah tertentu pada anak, kita terpaksa belajar membaiki pendekatan. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang memberikan kita ilmu-ilmu yang sangat berguna sebagai manusia dan sebagai khalifah. Wallahu a'lam, Hanis. Terima kasih.